أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم إنا نسألك علما نافعا. Ya Allah, kami memohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala, rezeki yang baik dan amalan yang diterima. Amin ya rabbal alamin. InsyaAllah kita akan kembali dan meneruskan kuliah kita dengan mengambil faedah daripada buku yang bertajuk iaitu Buku Pintar Ilmu Tauhid, yang merupakan kompilasi fatwa dan risalah Fadilatul Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimallah, yang disusun kembali oleh Abu Fadli Rabbani hafizahullah ta'ala, yang diterbitkan oleh Media Tarbiyah cetakan 1440 Hijrah bersamaan dengan 2019 Masihi. Sebuah kitab yang syarat dengan faedah yang terkait tentang ilmu tauhid. Dan kita mengetahui bahawa tauhid adalah perkara yang pertama, awal wajib, akhir wajib. Sepanjang usia yang hendaknya dipelajari oleh setiap Muslim. Kerana ia adalah perkara yang pertama kali diserukan oleh seluruh Rasul-Rasul alaihi wassalatu wassalam kepada setiap umat manusia atas perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kerana tauhid adalah pokok segala kebaikan dalam kehidupan di dunia dan di akhirat. Manakala syirik pula adalah pokok segala kerosakan dan mudarat yang terhasil daripadanya. Benarlah perkataan Syekhul Islam Al-Imam Ibn Taymiyah rahimahullah, aslus salah at-tauhidu wal iman wa aslul fasadi asyirku wal kufru. Pokok segala kebaikan itu adalah tauhid dan iman. Adapun pokok segala kerosakan, segala perkara yang fasad adalah syirik dan kufur. Maka hendaklah setiap Muslim yang mukmin mempelajari hal-hal yang terkait tentang perkara yang sangat mendasar dan perkara yang sangat besar ini. Dan kitab ini memberikan jalan kepada kita untuk mengetahuinya, yang mana padanya tersusun 12 bab. Yang insya-Allah pada pagi ini kita akan kembali meneruskan kuliah kita dengan mengambil faedah, masih berada pada bab yang ketujuh yang terdiri daripada 5 perbahasan. Dan kita telah selesai menjelaskan bahagian A, dan kita berada pada bahagian B, iaitu 2 syarat ibadah, iaitu muka surat 153, dan kita telah selesai menjelaskan tentang syarat yang pertama untuk diterimanya ibadah seseorang, dan ia merupakan rukun yang wajib diwujudkan. Yang pertamanya adalah ikhlas lillahi ta'ala, iaitu mengerjakan amal ibadah semata-mata kerana Allah Ta'ala, mutlak. Adapun syarat kedua adalah ittiba'. Ittiba' iaitu mengerjakan amal ibadah menurut apa-apa yang telah Allah Azza wa Jal syariatkan melalui contoh yang dilaksanakan, yang diperagakan oleh Nabi SAW. Yang mana perkara ini sangat jelas terang
Sehingga sesudah kewafatan Nabi SAW, segala-gala hal yang terkaitan urusan peribadatan lengkap sempurna, ya, disampaikan oleh Rasulullah SAW. Tidak ada peluang dan ruang sebesar zarah pun untuk selain daripada Rasulullah SAW untuk ikut turut campur tangan dalam menggezetkan, mensyariatkan, mengadakan sesuatu amal yang baru, sekecil apa pun dia, apatah lagi sebesar apa pun dia. Baik, kita berhenti pada muka surat 157 pada bahagian 2, iaitu ittiba. Baik, langsung saja ya, kita baca apa penjelasan pengarang dan penyusun ya kitab ini, hafizahullah taala, dengan menakalkan tentunya daripada ya risalah dan juga kompilasi fatwa al-Imam ya Syekh Saleh Al-Utsaimin rahimallah. Al-Imam Ibnu Abdul Bar rahimallah mengatakan, ittiba adalah engkau mengikuti ucapan seseorang yang memberi penjelasan kepadamu disebabkan keunggulan ucapannya dan benarnya pandangannya. Ini definisi oleh salah seorang imam besar, Al-Imam Ibnu Abdul Bar Al-Maliki rahimallah. Ya. Berkata pula Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimallah, lebih awal daripada Imam Ibnu Abdul Bar, ya, al-ittiba'u an yattabi'ar rajulu ma jaa 'anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam wa an ashabih thumma huwa min ba'di tabi'ina mukhayyar. Ittiba' adalah seseorang mengikuti apa-apa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat radhiyallahu anhum. Kemudian setelah pendapat para tabi'in, maka ia boleh memilih. Jadi kesimpulan daripada ittiba' adalah beragama berdasarkan hujah, berdasarkan sandaran, berdasarkan dalil-dalil yang benar, yang dipercayai, yang boleh diandalkan, yang boleh diyakini, yang boleh dipegang kerana kuatnya hujah itu. Ya, apakah hujah itu? Tentunya yang pertama adalah kalam Allah Ta'ala, iaitu Al-Quranul Karim. Yang kedua adalah kalam Rasulullah SAW, iaitu hadis. Ya, juga disebut tentang sebagai sunnah. Dan ya, sunnah itu terdiri daripada 5 jurusan. Ya, sunnah qauliyah, sunnah fi'liyah, sunnah takririyah, sunnah tarkiyah, sunnah hammiyah. Ini dipelajari dalam bab yang terkait tentang usul fiqh. Maka kita akan jumpa perkara ini yang merupakan sumber hukum bagi syariat atas nama agama ini. Jadi semuanya itu rujukan di mana? Kembali kepada 3 generasi yang terbaik, iaitu generasi salaf yang dimulai dengan generasi Nabi SAW dan para sahabat. Itu adalah kurun yang pertama. Diikuti dengan kurun yang kedua, iaitu generasi tabi'in yang mengikuti. Tabi' ni ikut. Sebab tu dia panggil tabi' ni ittiba', ikut. Ikut para sahabat, ikut Rasulullah SAW dalam beragama. Kemudian datang generasi ketiga, tabi' tabi'in, iaitu mereka yang mengikut kepada yang mengikut, kepada yang diikut. Tu. Dan itulah mereka yang diiktiraf secara nas. Ya, khairun nas qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik kurun, kurunku. Kemudian sesudahnya. Itulah dia para ulama sebut sebagai kurun mufaddalah, kurun salafus salih, yang berada pada 3 kurun. Dan Al-Quran menyebutkan tentang mereka ini, ya, dalam surah At-Taubah, surah yang ke-9 ayat 100. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. Begitulah kaedah beragamanya kita sebagai orang Islam. Setiap apa yang kita ucapkan, setiap apa yang kita sandarkan perbuatan, ya, baik dari sisi akidah, ibadah,
akhlak, muamalah, semuanya bersumberkan dalil yang sahih lagi soreh atas pemahaman, penjelasan dan pelaksanaan 3 generasi ini. Jadi yang kita simpulkan, agama ini wajib berjalan di atas manhaj salafus soleh, tidak lain daripada itu. Walaupun zamannya telah berlalu, tokoh-tokohnya telah berlalu pada 3 kurun yang pertama, tetapi SOP, cara beragamanya, prinsip-prinsipnya, rujukannya tetap sama, ya, berkesinambungan, ya, disampaikan, dipindahkan dari satu generasi ke satu generasi yang sanadnya terhubung, tak terputuskan sampai saat ini. Sebutlah apa saja kitab-kitab itu, baik kitab dari sisi tafsir Al-Quran, kitab hadis, ya, kitab akidah, akidah salaf, tak terhitung banyaknya kitab-kitab musnadah, kitab-kitab musnadah yang tersambung sanadnya dan dibaca dalam majlis-majlis sama, ya, hadis dan seumpamanya, dan diberikan ijazah, ya, secara riwayah dan juga dirayah. Itulah dia manhaj yang hak, manhaj yang benar, maka berjalanlah di atasnya. Baik, seterusnya, kebalikan makna ittiba' adalah taklid. Taklid, ya. Orang yang ittiba' ni dipanggil muttabi', orang yang taklid dipanggil muqallid. Ada berbeza tak? Ada. Al-Imam Ibnu Abdul Bar rahimahullah berkata, kata Abu Abdillah Al-Basri Al-Maliki rahimahullah, makna kata taklid menurut istilah syariat adalah mengikuti sebuah ucapan tanpa ada dalil, tanpa ada rujukan, tanpa ada sumber, ya, tanpa disahkan, ya, dalil itu dari orang yang mengucapkannya. Seperti ini dilarang dalam syariat. Adapun ittiba' adalah apa-apa yang tetap padanya hujah. Bahasa mudahnya, ittiba' berdasarkan dalil, dalil yang benar, ya, pemahaman yang benar, dalil yang benar, dan pelaksanaan yang benar. Adapun taklid hanya ikut saja, walaupun dia kata ada dalil, tetapi dalilnya itu tak autentik ataupun tak diklarifikasi. Ya, sebut ada dalil, tapi bila kita semak, teliti, rupanya ia bukan dalil. Ya, ia dalil, tapi salah pemahaman, salah penempatan, salah pelaksanaan. Ya, dan betapa banyak perkara itu berlaku. Namun ini semuanya dapat disedari oleh orang-orang yang memiliki ilmu. Ini pentingnya jangan jadi orang jahil. Setiap kita, ya, berkemampuan untuk naik taraf daripada orang awam, orang jahil kepada ahli ilmu. Dengan syarat apa? Belajar. Dan belajar dengan guru yang membimbing ke arah tersebut. Ini satu sisi pula. Nak mendapatkan guru yang benar, alim Rabbani, iaitu mengajak berpegang teguh dengan dalil. Ikut guru seperti itu. Dia menjelaskannya sampai sejelas-jelasnya, hilang sebarang keraguan dan kesamaran. Majlis ilmunya penuh dengan dalil, hujah, qala Allah wa qala Rasul. Itulah dia tanda kebenaran. Ya, tanda kebenaran. Hakikat ittiba' adalah tidak beribadah kepada Allah Azza wa Jal kecuali sesuai dengan apa-apa yang telah Allah syariatkan. Itulah dia ittiba', ya. Wattabi', dan ikutlah. Ikut apa? Ikut dalil. Jadi kita kena ajar, ya, setiap manusia ni, orang awamkah dia, orang pandaikah dia, ajar dia untuk berdalil, ajar dia untuk mengetahui amal yang dia buat itu ada sandaran, dan sandarannya itu adalah pasti, jelas, benar cara pemahamannya. Ini kewajipan seorang guru menjelaskan, ya, menjelaskan tentang akidah, ibadah, apa saja amalan itu hendaknya dia kembali kepada sumber asalnya. Ini adalah amalan yang diperintahkan oleh Allah, ini dalilnya. Ini amalan sunnah yang Nabi SAW melakukannya, ini sumbernya. Nyatakan. Kalau disebutkan hadis, ya, pastikan hadis itu telah kita semak berdasarkan apa yang telah dilakukan oleh para ulama. Oh, hadis ini kata para ulama ini adalah hadis yang sahih, hadis yang hasan, dan mengikut para ulama ini penjelasannya seperti ini. Jangan daripada poket kita, jangan daripada diri kita semata-mata tanpa ada sebarang rujukan, kerana kita tidak ada autoriti untuk itu. Boleh faham? Sebab ilmu tadi kita dah sebut dah, dia diwarisi daripada Nabi SAW, ya, dipindah dari satu generasi ke satu generasi. Hakikat ini tidak dapat diwujudkan kecuali dengan mengikuti Rasulullah SAW, yang merupakan makna daripada syahadah yang kedua, iaitu persaksian bahawa Muhammad SAW
adalah Rasul, utusan Allah. Jadi agama ini, ya, kalimah yang pertama adalah syahadah itu adalah la ilaha illallah. Maknanya minallahi risalah, daripada Allah lah datang risalah. Apa dia? Wahyu. Ya. Dan Allah menjelaskan dirinya adalah Rabb, yang hendaknya wajib dijadikan, ya, satu-satunya ilah atau Rabb yang ditaati, yang, ya, diibadahi. Dan bagaimana nak ibadah ni caranya? Nabi SAW yang menunjukkan contoh. Jadi Nabi SAW mempraktikkan, mengajar, ya, menyampaikan, menjelaskan. Jadi dua inilah sumber kita, ya, tak keluar daripada itu. Dan kita tidak dapat mengetahui bagaimana beribadah kepada Allah Azza wa Jal kecuali dengan cara mengikuti Rasulullah SAW. Jadi itu memang sahih, benar. Macam mana kita nak solat kalau kita tidak belajar daripada cara solatnya Nabi SAW. Sebagaimana, ya, pesan Nabi SAW kepada kita kesemuanya, sallu kama ra'aitumuni usalli. Solatlah kamu sebagaimana kamu lihat aku solat. Ini hadis ini tuju pada siapa? Para sahabat. Para sahabat melihat radhiyallahu anhu. Kemudian para sahabat menakalkannya, memindahkannya maklumat itu kepada kita sampai saat ini. Jadi kita tahu, ya, bersambung sanad-sanadnya tentang solat, hadis-hadis Bukhari, Muslim dan sebagainya. Sanad tersambung tak sampai sekarang? Tersambung. Ya, jadi ibadah itu tersambung, agama itu tersambung dalam rantaian-rantaian itu. Ya. Jadi kena ikut. Bagaimana nak mentauhidkan Allah, nak mengenal Allah, Nabi SAW ajar kita bagaimana. Dan mengikuti beliau tidak akan dapat diwujudkan kecuali dengan mengikut sunnah-sunnah beliau SAW. Oleh kerana itu beliau SAW bersabda, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang melakukan suatu amalan yang tidak ada dasarnya dari kami, maka amalan tersebut tertolak. Dan betapa banyak kaum muslimin yang terjatuh dalam larangan dan peringatan Nabi SAW. Mereka bersikeras, teguh, kukuh. Apa salahnya? Ni ibadah. Ya, kami berzikir begini-begini ni, cara-cara begini ni, ya, apa salahnya? Untuk mendatangkan kekhusyukan, untuk mendatangkan kelazatan. Boleh terima tak alasan itu? Boleh terima dengan syarat, ya, tapis dulu dengan perbuatan, cara pelaksanaan Nabi SAW. Kalau tidak dilakukan seperti itu, siapa kamu? Ya, seolah-olah kamu tu lebih pandai daripada Nabi SAW. Mustahil. Ya, maka tinggalkan, jangan risau. Walaupun yang berbuat itu adalah orang yang berpenampilan agamawan yang sangat menakjubkan, wajah berseri-seri, bercahaya-cahaya, tapi itu bukan dalil kebenaran. Agama tak pernah merujuk kepada penampilan pribadi, amalan pribadi, tak. Tapi dilihat sejauh mana amalan-amalan, ucapan-ucapan, iaitu muwafaqah dengan ucapan-ucapan dan amalan-amalan Nabi SAW. Ini kaedah yang hendaknya dipegang. Jangan khawatir untuk menyelisih mereka semuanya itu. Yang hendaknya kita khawatiri menyelisih seorang, iaitu Nabi SAW. Maksudnya apabila seorang ingin mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jal dengan suatu perkara, hendaknya dia melihat apakah perkara tersebut termasuk perkara yang dikerjakan oleh Rasulullah SAW untuk mendekatkan diri pada Allah ataukah tidak. Kena tanya soalan. Sebab tu kita dah sebut semalam, ya, sebagaimana pesan Ibn Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, bila kamu nak berbuat sesuatu amal ibadah yang padanya ada, ya, keinginan, harapan untuk mendapat pahala, mendapat syurga, mendapat ganjaran, dapat redha Allah, tanya dua soalan dulu. Kenapa kamu buat? Kenapa kamu buat tu jawapannya ada pada, iaitu keikhlasan, ya, pada kalimah la ilaha illallah, tauhid. Yang kedua, tanya diri kamu, bagaimana kamu nak buat ibadah tu? How you do it? Ya, cara yang kamu buat tu ada tak contoh, teladan daripada Nabi SAW? Atau tiada? Tidak pada Nabi, tidak pada sahabat, tidak pada generasi tabi'in. Ya. Jadi kamu dapat daripada mana? Tiada sumbernya. Daripada guru-guru kamu yang datang kemudian, yang mereka dilarang untuk masuk campur dalam urusan menggezetkan sesuatu amal ibadah. Maka hilanglah kesamaran, hilanglah syubhat. Tapi kalau syubhat dah bersarang dalam hati, datanglah apa pun, tetap degil dengan mendatangkan pelbagai alasan. Jadi jangan berperangai seperti bahasa kasarnya iblis, degil. Ya, degil. Kebenaran dah tegak. Allah sendiri yang menegakkan dalil itu di depan iblis.
Ya. Tapi tetap ingkar, enggan dia. Bahkan berani pula. Ya. Berani pula bersikap kurang ajar terhadap Allah Ta'ala. Dah tahu dah sesat, kafir. Ya. Dipersiapkan neraka. Tapi masih lagi nak berterusan dalam berbuat maksiat. Nak jahat. Ya. Iaitu dengan meminta izin kepada Allah lagi. Agar dia dapat peluang untuk menyesatkan anak keturunan Bani Adam. Itulah dia. Sebab itulah disebut pelaku bid'ah ni, pelopor bid'ah, pelaku bid'ah ni, syaitan sangat suka. Best friend dia. Because dia ada same group. Hobi yang sama, sikap yang sama, cara pemikiran yang sama. Ya. Sebab itu berkata Fudail bin Iyad rahimahullah, Al-bid'atu ahabu iblis minal maksiyah. Pelaku bid'ah ni, perkara-perkara bid'ah ni, pelaku bid'ah, pelopor bid'ah ni, iblis memang suka. Dia sangat suka, sangat cinta. Best friend dia lah berbanding dengan pelaku maksiat. Kenapa? Wal maksiatu yutabu minha. Pelaku maksiat ni ada peluang nak bertaubat. Sebab dia tak pernah halalkan benda yang dia buat tu. Dia tahu zina haram, solat tu kena buat, kalau tinggal berdosa besar, dia tahu. Sebagai seorang Muslim, ini maklumun minaddin bid-darurah. Perkara yang tak perlu nak ajar banyak-banyak. Tahu dah kewajipan. Solat wajib? Wajib. Puasa? Ramadan? Wajib. Haji? Wajib? Wajib. Bila terpenuhi syarat. Ya, riba haram tahu? Haram. Tahu dia. Tapi dia terjatuh disebabkan kelemahan iman dan sebagainya. Tapi dia tak akan berani menghalalkan. Dia tak akan berani. Dan dia ada juga niat untuk bertaubat. Jika kena caranya, ya, orang nasihati, tegur, nampak jemu, berdoakan untuk dia, dan Allah bagi hidayah. Akhirnya dia bertaubat. Ada peluang. Wal bid'atu la yutabu minha. Pelaku bid'ah tak ada harapan nak bertaubat. Sulit. Tengoklah pelaku bid'ah. Walaupun dia buat benda kecil, kita tegur dia, tetap degil dia. Tetap nak buat juga. Ya, bahkan mendatangkan pelbagai syubhat untuk membenarkan perbuatan dia. Padahal terang dan jelas Nabi SAW tak lakukan, tak perintahkan, tak ada dasar dalam syariat. Para sahabat tak lakukan, ya, para tabi'in tak lakukan, para tabi'in tak lakukan. Tak ada satu pun antara mereka yang melakukan. Tiba-tiba dia datang, ini ibadah, bagus, apa salahnya? Ya, ketika umat telah menghadapi jauh daripada agama, daripada dia duduk-duduk saja, mari kita duduk sama-sama berzikir, baca Quran bersama-sama. Bersama-sama. Dia tertukar, ya, iaitu baca sama-sama dengan membaca bersama-sama dengan sama-sama membaca. Ada beza tak? Baca bersama-sama dan sama-sama membaca. Ada beza tak? Faham tak semestinya? Ya, sama-sama membaca dan, ya, membaca bersama-sama. Beza. Membaca bersama-sama ni, itulah dia panggil macam seperti zikir berjamaah, doa berjamaah tu. Tu membaca bersama-sama. Nanti seorang tu atau semua sekali baca serentak sama. Seperti yang diamalkan sekarang. Ya. Jadi sunnah, dia panggil sunnah hasanah. Ya, bid'ah hasanah. Sunnah hasanah tak ada. Apa ada? Dia panggil apa? Bid'ah hasanah. Baca surah Al-Kahfi, surah Al-Mulk setiap kali selesai solat Isyak. Edah sekeping baca bersama-sama. Ya, pelbagai variasi lah. Ada setengah tempat dia langsung lepas bagi salam terus baca. Zikir apa dia tak baca. Zikir yang disunahkan tu dia tak baca. Pandai dia menggezekkan. Cuba kita tegur, tinggalkan. Takkan tinggal dia. Dia kata salahnya bagus baca surah Al-Mulk ni, untuk menyelamatkan pembacanya kalau mati pada malam tersebut daripada azab kubur. Kalau kita tak baca sama-sama ni, jangan diharap dia nak baca di rumah. Dia lebih pandai daripada Nabi SAW. Seolah-olah Nabi SAW tak tahu keadaan umatnya nanti. Ya, sesudah je lepas Isyak, tak baca surah Al-Mulk hidup. Masya Allah. Sampai tahap tu keberanian mereka. Nampak tak? Sebab tu pelaku bid'ah tu syaitan suka. Dan hadis banyak memberikan ancaman keras kepada pelaku bid'ah. Pelopor dia lagi keras. Pelaku dia keras, pelopor dia lagi keras. Sebab dia yang membuat satu bid'ah, dia tanggunglah seluruh dosa-dosa itu. Ya, jika dia tak bertaubat, berat dia nak menjawab di hadapan Allah. Dalam hadis disebut secara makna, Allah tak akan terima taubat pelaku bid'ah. Tak akan terima. Sehingga dia meninggalkan amalan bid'ah itu. Jadi bid'ah ni bukan perkara kecil. Ya,
Tapi banyak orang tak suka dengar, fobia. Ya, dia allergic dengan perkataan bid'ah. Sebab pada akal dia tu, pada tasawur dia tu, dia berfikir, oh ini tak ada kerja lain lah ni. Sikit-sikit nak membid'ahkan orang. Kita jelaskan tentang bencana jenis bahaya bid'ah itu. Kita tak kata pun kamu tu ahli bid'ah. Tapi dia salah pemahaman. Kenapa? Bencinya dia dengan perkara tersebut. Kalau dah kamu bukan ahli bid'ah, kenapa kamu marah? Kalau dah amalan yang kamu lakukan tu kamu anggap sunnah, kenapa kamu marah? Tu bahasa mudah. Sebab tu di antara dalil betapa batilnya amalan mereka. Bila ditegur mereka marah, melompat. Kalau kamu betul sunnah, tak perlu kamu marah. Macam orang menuduh kita, orang kata kita Islam. Kalau kita bukan Islam, ya kita marah, betul kan? Kita pergi kata pada orang kafir tu, kamu Islam kan? Tak, dia kata tak, kami bukan Islam. Contoh begitu. Jadi kalau kita Islam, orang sebut kamu Islam kan? Ya, saya Islam, I'm proud to be Muslim. Takkan kita bantah, takkan kita marah. Begitulah analoginya. Baik, seterusnya kaedah dalam ittiba'. Ini kaedah penting. Nak tahu kita ni berjalan di atas sunnah atau tidak, atau terjatuh dalam bid'ah. Nak tahu sunnah atau tidak, ni kaedah dia. Amalan-amalan yang kita buat. Fadilatul Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullah menjelaskan, perlu diketahui bahawa mutaba'ah, iaitu sikap mengikuti Nabi SAW, tidak akan tercapai kecuali apabila amal yang dikerjakan itu sesuai dengan syarat dan dengan syariat dalam 6 perkara. 6 perkara ni wujud akan menentukan sama ada itu adalah sunnah atau bid'ah amalan yang kita buat. Pertama, sesuai dengan sebabnya. Amalan itu sesuai dengan sebab. Contoh, jika seseorang mengerjakan suatu ibadah kepada Allah Ta'ala dengan sebab yang tidak disyariatkan, maka ia kerjakan, maka itu adalah perbuatan bid'ah dan tak diterima. Ya, tengok sebab dia buat. Kalau sebab itu ada daripada syariat, maka berbuat itu adalah kriteria amalan tersebut adalah sunnah. Tapi kalau tiada, maka itu petanda amalan tersebut adalah amalan bid'ah. Contoh, ada orang yang mengerjakan solat tahajud pada malam 27 bulan Rajab dengan dalih, dengan alasan bahawa malam itu adalah malam mi'rajnya Rasulullah SAW. Sebab dia buat kenapa? Kenapa engkau solat pada 27 bulan Rajab? Oh, sebab malam ni ya mengambil berkat Nabi SAW di-mi'rajkan pada hari tersebut. Maka kita buat solat ni solat tahajud khusus ya pada malam 27. Ni kan sebab yang ya tidak ada daripada syariat. Solat tahajud tu ibadah. Solat tahajud tu ibadah. Tetapi yang bid'ahnya di mana? Kerana dikaitkan dengan sebab tertentu, iaitu disebabkan malam 27 Rajab. Maka yang ia perbuat adalah bid'ah. Kenapa? Tidak ada contoh tuntutan. Kerana didasarkan atas sebab yang tidak ditetapkan dalam syariat. Jadi syarat ini iaitu ibadah harus sesuai dengan syariat dan sebab. Sangatlah penting. Kerana dengan demikian dapat diketahui beberapa macam amalan yang dianggap termasuk amalan sunnah, namun sebenarnya adalah amalan bid'ah. Secara zatnya amalan itu ada asasnya daripada syariat. Tetapi bila ditinjau dari sisi sebab dia buat, maka itu tidak ada daripada syariat. Sebab itu dinamakan dia adalah amalan bid'ah. Sebab. Boleh faham ni? Contoh orang ziarah ke kuburan setiap pagi raya. Lepas solat raya je semua pergi. Sebab apa ni? Sebab first of Ramadan. First of Syawal. Dia tetapkan waktu tu. Ya. Waktu lain tak nak datang. Ya. Dia khususkan. Jadi sebab. Ya, sebab yang tak ada daripada syariat, maka berbuat itu bukan ittiba'. Itu adalah bid'ah. Boleh faham? Ya, sebab. Baik. Macam juga doa awal tahun, akhir tahun. Itu kan sebab dia. Sebab apa dia berbuat? Sebab sempena akhir tahun. Maka dia buat doa akhir tahun. Ya. Kenapa dia buat doa awal tahun? Sebab masuk awal tahun. Padahal tahun-tahun ini hanya ada sesudah kewafatan Nabi SAW. Tahun hijrah tu. Ya. Mulai 1 hijrah sampai sekarang. Kerana di zaman Nabi SAW belum muncul lagi kalender Islam. Dia rujuk kepada sempena-sempena ya, tahun tertentu, sama ada dirujuk pada tahun Masihi. Ya, peristiwa tertentu. Contohnya Nabi SAW lahir pada bulan Rabiul Awal pada tahun Gajah. Pada tahun Gajah.
Ya, kemudian di zaman Umar radhiyallahu an, dia dapat ilham dan kemudian berbincang dengan para sahabat, maka lahirlah kalender Hijrah. Dimulai dengan bulan Muharram, diakhiri dengan bulan Zulhijjah. Tu 12 bulan. Tahunnya kalender Islam ni muda sangat berbanding dengan tahun Masihi. Selisih sekitar 622 tahun. Setelah 622 tahun tu barulah ada kalender Hijrah. Jadi kalendernya muda. Kedua, ya, nak tahu itu adalah sunnah atau tidak, ya, kaedah dalam beritibak, yakni ikut Nabi SAW dalam beragama. Yang kedua, tengok sesuai jenisnya. Ini jenis ibadah tu. Artinya ibadah harus benar-benar sesuai dengan syariat dalam jenisnya. Jika tidak, maka amalan itu tidak diterima. Apa contoh? Ada seseorang yang menyembelih kuda untuk korban. Ni jenis apa ni? Jenis apa? Jenis haiwan. Betul kan? Jenis haiwan untuk ibadah korban. Maka amalannya tidak sah, tidak diterima. Kerana apa? Kerana menyalahi ketentuan syariat dalam jenisnya. Sebab hewan yang boleh dijadikan sebagai korban hanyalah apa? Unta, lembu, sapi atau kambing. Ayam boleh tak? Tak boleh. Selain daripada 3 ni, kalau yang setara dengannya, seperti apa? Haiwan-haiwan peliharaan yang jinak, yang seperti ini. Seperti kerbau. Kerbau boleh tak? Kerbau boleh. Sebab dia setara dengan sapi, dengan lembu. Kuda tak boleh. Keledai lagi tak boleh. Biri-biri sama dengan kambing spesiesnya, maka boleh. Ya, biri-biri, kambing, kibas. Keledai tak boleh. Ya, keledai tak boleh. Tu. Jadi jenisnya itu. Kamu korban apa tahu ni? Kita orang nak korban yang mahal lah, yang best sikit lah. Apa dia? Kuda. Kuda mahal tak? Oi, mahal kuda. Silap-silap mahal pada unta kuda. Kuda yang berkualiti tinggi. Puluhan ribu agaknya. Ya, kuda-kuda yang besar tu, yang berkualiti. Ya. Apa alasan sebab? Oi, kuda ni berkualiti lah, harga mahal. Saya nak rasa korban tu berasa berat, maka saya nak korban kuda kesayangan saya. Maka itu kalau dia korban dengan kuda, ya, tak sah dan itu adalah perkara baru. Tidak ada contoh daripada syariat. Sebab apa? Kuda ni bukan sekarang je, zaman Nabi SAW banyak kuda tak? Banyak. Ya, kuda digunakan untuk tunggangan peperangan. Kuda pun ikut berperang. Besar jasanya pada agama ini. Yang ketiga, kriteria dia nak tahu itibak atau tidak, sesuai kadar bilangan. Tengok bilangan pula. Ya, apabila ada seseorang yang menambah bilangan rakaat sesuatu solat umpamanya, yang menurutnya hal itu diperintahkan, maka yang ia lakukan adalah perbuatan bid'ah dan tak diterima. Kerana tidak sesuai dengan ketentuan syariat dalam jumlah bilangan rakaat. Jadi apabila ada orang yang mengerjakan solat zuhur 5 rakaat misalnya, ya, purposely, bukan dia terlupa, maka solatnya sah tak? Tak sah. Contoh, saya tak puas hati lah solat subuh ni sikit sangat lah, 2 rakaat je, tambah jadi 3, boleh tak? Tak boleh. Sebab apa? Sebab kadarnya telah ditetapkan oleh Allah. Jadi apa-apa kadar yang telah ditetapkan oleh Allah dalam bab ibadah, tak boleh diubah, dikurang atau dilebihi. Contoh, puasa bulan Ramadan 30 hari. Ya, dia nak buat lama sikit, 35 hari. Atau dia nak kurang jadi 20. Boleh tak? Tak boleh. Berdosa. Ya, itu adalah perbuatan bid'ah. Jadi dia tukar kadar bilangan yang telah ditetapkan. Tu, dah faham? Contoh nisbah zakat, ya, nisab zakat, ya, ataupun pembahagian faraid tu, dia tukar aturan. Ya, dan begitulah seterusnya. Yang keempat, ditinjau dari sisi kaifiah, tata cara, prosedurnya. Apabila ada orang yang berwuduk namun tata caranya hanya dengan membasuh tangan dan muka je, maka tidak sah wuduknya kerana tidak sesuai dengan cara yang telah ditentukan syariat. Atau dia tukar SOP solat. Ya, dia mula daripada tahiyat dulu, dia undur, barulah yang akhir rakaat dia, iaitu apa? Berdiri tegak. Kiaskanlah tata cara. Begitu juga zikir-zikir. Nabi SAW ajar zikir itu, ya, contoh perlahan dengan bilangan tertentu. Dia datang, dia buat aturan-aturan tertentu macam mana nak berzikir. Menari, melompat, bergendang, berkompang. Zikir di irama-irama dengan irama yang melampaui batasan, dengan sebutan-sebutan yang diringkaskan, terpekik, terlolong.
Dan pelbagai lagi. Ya, diletakkan kalimah-kalimah itu di anggota tubuh badan. Huruf lamnya kat sini. Alif lam. Ha-nya di sini. Allahnya. Ya, illa Allah. Macam-macam lah cara-cara yang dilakukan oleh setengah kelompok tarikat yang menyimpang. Dan juga kaum batiniah itu. Contoh. Ya. Tu. Yang kelima. Kaedahnya adalah sesuai waktunya. Lihat daripada waktu. Masa. Apabila ada orang yang menyembelih hewan korban pada hari pertama bulan Zulhijjah, maka tidak sah ibadah korbannya. Kerana ia menunaikannya tidak sesuai waktunya menurut ajaran Islam. Masa dia ubah. Puasa bulan Ramadan dia pergi tukar bulan lain. Boleh tak? Tak boleh. Itu adalah perkara bid'ah. Perkara maksiat. Dilarang. Tak sah ibadah. Dan saya pernah mendengar bahawa ada orang bertakarub mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jal pada bulan Ramadan dengan cara menyembelih seekor kambing. Nak masuk bulan Ramadan, dia buat kenduri. Ya, sebagai sambutan, sembelih kambing, bagai-bagai. Ini tidak ada aturan daripada agama. Perbuatan seperti ini adalah bid'ah. Kerana tidak ada amalan menyembelih yang ditujukan untuk bertakarub pada Allah kecuali sebagai korban, denda haji atau sebagai akikah. Oleh kerana itulah, menyembelih pada bulan Ramadan disertai keyakinan akan mendapat pahala atas amalan tersebut sebagaimana saat Idul Adha adalah amalan bid'ah. Adapun apabila menyembelih ya kambing hanya sekadar untuk makan dagingnya, tentu saja boleh. Tu. Jangan dia sandarkan dengan ibadah-ibadah tertentu. Dan yang terakhir kaedahnya adalah sesuai tempatnya dilakukan ibadah tersebut. Jika ada orang yang mengerjakan iktikaf di tempat selain masjid, maka tidak sah iktikafnya. Dia iktikaf di rumah. Dia ni iktikaf. Contoh. Sebab tempat iktikaf hanyalah di masjid. Begitu pula apabila ada seorang wanita hendak mengerjakan iktikaf di dalam mushola di rumahnya, tempat solat. Mushola tu tempat solat di rumahnya, maka tidak sah iktikafnya. Kerana tempat melakukannya tidak sesuai dengan ketentuan syariat. Contoh lainnya, apabila ada seseorang yang melakukan tawaf di luar Masjidil Haram dengan alasan kerana di dalam sudah penuh sesak, maka tawafnya tidak sah. Kerana tempat melakukan tawaf hanyalah di dalam Baitullah. Sebagaimana firman Allah, wa tahhir baitiya lit-taifin. Dan sucikanlah rumahku ini bagi orang-orang yang tawaf. Contoh orang ya melakukan tawaf ataupun melakukan haji. Selain daripada Mekah tu, dia buat tempat dia sendiri. Ya. Dulu ada ajaran mat matahari, ajaran sesat. Ya, seperti juga Syiah tu. Ya, di Karbala dan sebagainya. Kesimpulan dari penjelasan tersebut yang telah kita jelaskan tadi 6 perkara itu, untuk menapis sesuatu itu adalah amalan ya, sunnah ataupun bid'ah, ittiba ya, ataupun ya, ibtidak. Bahawasanya ibadah seseorang tidak termasuk amal soleh kecuali jika memenuhi 2 syarat. Ingat, selama-lamanya agar selamat, jangan terjatuh dalam kebid'ah. Pertama ikhlas, kedua ittiba. Dan sikap ittiba itu tidak akan tercapai kecuali dengan 6 perkara yang telah dihuraikan. Jadi ingat ni, 6 kaedah ni untuk kita menapis sebelum kita berbuat sesuatu. Dia comply tak dengan requirement ini. Tengok sebab. Ya, sebab apa, jenisnya, bilangan, ya, kaifiah, cara berbuat, waktunya dan tempat. Ini semuanya adalah ketentuan-ketentuan yang terkait tentang pelaksanaan ibadah. Selesai bahagian B. Ini adalah kaedah yang kukuh dan kuat untuk menapis segala macam jenis bid'ah yang datang bermunculan, bertubi-tubi. Khususnya di zaman sekarang banyak sekali amalan-amalan baru ya yang dihasil rekayasa atas nama para agamawan. Tinggalkan mereka itu. Ya, bila bertentangan dengan salah satu daripada 6 atau seluruh kaedah-kaedah yang telah kita paparkan. Penting ni kaedah ni, sangat penting. Ya, pelajari, hafalkan, kuasai dan gunakan untuk menapis segala macam jenis apa saja ibadah yang ya ada orang yang cuba-cuba untuk menyebar luaskannya di dalam ya, masyarakat kaum muslimin. Terutamanya di meja-meja penceramah. Cross check dengan 6 perkara ni. Ya, supaya kita tidak ya, terburu-buru dan membuta tuli, taklidul a'ma, menerima dan mengamalkannya. Kerana apa? Barang siapa yang beramal dengan amal yang bukan daripada Nabi SAW, tertolak. Letih saja, penat, tak dapat apa. Sebagaimana kita sebut hadis tadi, iaitu hadis riwayat
tak lain dan tak bukan oleh isteri Nabi SAW sendiri, iaitu Aisyah radhiyallahu anha. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang melakukan suatu amalan yang tidak ada contohnya, tidak ada dasar, tidak ada sandaran, ya bukan daripada Nabi SAW, bukan daripada perintahnya, bukan daripada ajarannya, maka amalan tersebut tertolak. Ya, tak terima. Raddun. Buat letih je. Sebab itu kita sebut kaedah penting. Kaedah penting. Ya. Jika kita menyibukkan seluruh usia kita ini dengan melakukan amalan-amalan sunnah, tak ada peluang langsung, tak ada kesempatan langsung untuk kita berbuat dan terjatuh ke dalam kebidahan. Jadi pelajaran berguna adalah untuk selamat daripada terjatuh dalam perkara bid'ah, sibukkanlah diri dengan amalan sunnah. Maka tak ada peluang, tak ada harapan. Sebab apa? Ya, mati hidup semula pun tak mampu kita nak lakukan seluruh sunnah-sunnah Nabi SAW yang tak terhitung banyaknya. Nak hafal doa, zikir, nak tidur pun tak larat, banyak sangat. Ya, tak mampu nak buat semua. Apatah lagi bacaan-bacaan yang panjang itu. Nak perlukan pengorbanan, nak hafal, panjang. Doa bangun tidur, banyak lagi. Zikir keluar rumah, masuk rumah. Cuba tanya orang zikir keluar rumah, masuk rumah, apa yang dia baca? Masuk rumah baca apa? Kebanyakannya tak boleh jawab. Yang boleh jawab pun masuk rumah bagi salam. Ya, kita tanya masuk kaki kanan, kaki kiri, baru dia peduli. Selama ni ikut masuk aja. Apa doa nak masuk rumah? Tak boleh bagi jawapan. Inilah dia. Itu baru satu daripada sekian banyak, tak terhitung. Sehingga ditulis sebuah buku, 1000 amalan sunnah sehari semalam. 1000. Itu minimum, banyak lagi. Kalau kita sibuk dengan amalan sunnah itu, aturan harian, SOP harian, tak ada harapan, gelap masa depan untuk berbuat bid'ah. Selamatlah orang yang menghabiskan usianya untuk menguasai sunnah-sunnah Nabi SAW. Dimulai dengan belajar, dan berusaha untuk mengamalkan mana yang dia sempat dan dia mampu. Dan Alhamdulillah kita telah selesai menyampaikan siri kuliah yang panjang, lebih daripada 100 siri, 100 sesi, iaitu amalan sunnah setahun, dalam setahun. Boleh rujuk di kuliah-kuliah yang telah berlalu. Bayangkan, tak mampu. Yang mengajar pun tak mampu, yang mendengar pun tak mampu, sama-sama tak mampu. Namun dengan kelebihan yang Allah bagi pada setiap kita, Allah akan mampukan kita untuk menghidupkan sunnah-sunnah yang selama ini tak pernah pun kita terfikir ianya adalah sunnah, ada dalam kehidupan, ada dalam aturan Nabi SAW. Begitulah indah dan nikmatnya kalau kita berkecimpung, iaitu menyiapkan diri kita untuk berinteraksi dengan sunnah Nabi SAW. Banyak yang kita terlepas pandang, rupanya ya Allah, kenapalah aku tak amalkan sunnah ini. Contoh, sunnah sakit. Kalau kita sakit nak buat apa, ini bergantung pada orang. Padahal ada aturannya. Contoh, kita bermusafir, banyaknya zikir-zikir yang diajar oleh Nabi SAW. Sewaktu nak keluar rumah, ada ucapan untuk ahli rumah ada ucapan untuk kita yang nak keluar. Tadi dah kita ikut aturan, nak keluar kaki kiri, baca apa, naik kenderaan dalam perjalanan, naik gunung, turun gunung, tengok ada musibah di kiri jalan, aksiden, ada ucapan. Berhenti di satu tempat, ada ucapan. Kita makan di kedai makan, ada ucapan. Orang yang kita beli makan tu dia hidang pada kita, ada ucapan. Cuba kita tanya, apa ucapan yang kita nak ucap pada orang yang menghidangkan kita makanan? Kita pergi ke kedai, kita kan tetamu dia, kita bayar, dia bagi makanan. Kita pergi menghadiri jamuan, kenduri kahwin dan sebagainya, ada ucapan yang hendaknya kita ucap pada tuan rumah, betul kan? Cuba kita tanya pada pelaku-pelaku bid'ah itu khususnya, tanya dia, dia jawab. Agaknya terkebil-kebil dia. Tu. Banyak. Kenapa kamu tak sibukkan diri dengan perkara yang pasti itu? Kenapa kamu sibuk dengan perkara yang rekaan itu? Dengan alasan, dalih macam-macam, dapat mimpi lah, bagai-bagai. Ajaib ni. Maka beruntung tak menjadi ahli sunnah, sangat beruntung. Bersyukur. Bila Allah gemarkan diri kita, lembutkan hati kita, cenderungkan hati kita untuk sentiasa lisannya menyebut sunnah, menyebut bid'ah, tauhid, syirik. Nikmat ni nikmat yang paling agung. Mudah lisannya untuk menyebut. Bersungguh kita di atas tauhid. Jaga kalimat tauhid ini. Kerana dia syarat untuk dapat pengampunan, syarat nak masuk syurga. Sejahat apa pun kamu, apatah lagi sebaik apa pun kamu. Jaga amal ibadah kamu. Jangan terjatuh dalam kebid'ahan. Walaupun sebesar zarah.
kerana sia-sia, letih, tak ada faedah. Ya, Allah tak terima, ditolak. Ya. Tu bahkan diancam lagi. Kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Diancam, takut supaya jangan jatuh, jangan buat. Sebab ancamannya adalah neraka. Seperti orang melakukan dosa-dosa, betul kan? Diancam dengan neraka semuanya. Supaya kita jangan masuk, jangan jatuh, jangan pergi, jangan hampiri. Ya, stay away. Distance yourself. Don't try. Don't try to approach. Ya. Jadi kalau kita tahu agamawan itu, penceramah itu mengajar ke arah itu, maka jangan kita duduk dalam majlisnya. Ya, kerana pesan Ibn Sirin, ya, ya, agama ini hendaklah diperhatikan. Ilmu itu adalah agama. Nak perhati daripada siapa agama itu kamu ambil. Jangan sembrono. Asal sedap ya dengan ceramah ustaz tu, pandai melawak, juk-juk sikit, seronok, duduk majlis. Rupanya banyaknya syubhat, banyaknya fitnah. Ya, seperti pekerja kimpalan tu. Kerja kimpal tu kan. Pergi duduk dekat dia. Ya, dia buat welding bagai-bagai, percik bunga api, habis belum lubang baju. Bau busuk pula tu. Itulah pemisalan yang Nabi SAW buat. Ya, pandai besi. Berkawan dengan pandai besi, maka berlubang habis baju. Walaupun kita bukan tukang besi, busuk pula tu, hangit baju. Tapi kalau berkawan dengan penjual minyak wangi, wangi kita. Walaupun tak jual minyak wangi. Itulah betapa dalamnya, betapa bijaksananya, betapa jelasnya perumpamaan, analogi yang dibuat oleh Nabi SAW. Jadi jangan khawatir kalau dengar di dalam sesuatu majlis itu disebut selalu dibicarakan tentang tauhid, syirik, sunnah, bid'ah, duduk, belajar. Banyak manfaat. Sebab beri peringatan. Ya, tapi kalau di dalamnya ini ijazah ni, amalan dapat dari sekian guru, dapat dengan mimpi, Rasulullah SAW bagi, mari kita sama-sama buat. Ini hari Isnin amalan ni, Selasa amalan itu, begitu-begitu, tinggalkan. Itu tinggalkan. Sebab apa? Sebab confirm lah pasti bukan daripada Nabi SAW. Daripada rekayasa mereka. Ajaib ni manusia. Ajaib. Kerana apa? Yang amalan terang-terangan pasti, confirm, ada fadailnya, dia tinggalkan. Yang daripada kocik para agamawan itu, yang mengaku-ngaku itu, bagi ijazah siap sanad bagai-bagai, tidak ada sandarannya sampai pada Nabi SAW. Itu yang dia pulun. Alangkah ruginya. Ya, ini penting. Senang tak nak terima kenyataan ini? Pasti sulit. Tetapi fikir dengan pemikiran yang, ya, fikir dengan pikiran yang sederhana, tenang, ya, tidak terikat dengan apa-apa kecuali terikat dengan kebenaran. Maka pasti dia akan cenderung mudah dibukakan oleh Allah. Minta kepada Allah, Allahumma ahyina wa amisna 'alal Islam wa sunnah. Sebagaimana doa Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah yang telah kita setiap kali mukadimah pada kuliah amalan sunnah setahun itu, dalam setahun doa Imam Ahmad rahimahullah, Allahumma ahyina 'alal Islam was sunnah. Setingkat Imam Ahmad rahimahullah pun khawatir terjatuh dalam bid'ah. Padahal dia dikenali sebagai imam ahli sunnah. Apatah lagi kita ni yang tak imam, tak makmum ni, lagilah aula, lagilah urgency tu lebih utama, ahamiah. Ya, keutamaan kita tu adalah sentiasa berhati-hati, teliti, hazar. Ya, waspada. Jangan asal berbuat. Ni, para guru, para ustaz, para penceramah, ingatkan kaedah ini. Ya, ajari mereka supaya kritis. Berfikir dengan cara yang benar. Dengan pemikiran yang tulus untuk mencari kebenaran, bukan taksub. Bukan. Ya. Bukan kita nak buat frame pada tok guru tu. Oh, tok guru kita ni bukan calang-calang, lulusan Al-Azhar, 10 tahun tau duduk di Mesir. Tok guru kita ni, ya, lulusan Yaman. Tok guru kita ni lulusan Morocco, Maghribi, lama belajar. Kamu siapa? No. Islam bukan ajar kaedah begitu. Bukan tempat, bukan lama masa membuktikan kealiman seseorang. Bukan. Tak ada kaedah seperti itu. Ya, itu kaedah yang lazim, tapi ada pengecualian. Apa bukti? Banyak bukti. Ada orang belajar singkat saja tapi alim mengalahkan orang yang puluhan tahun belajar siang malam. Cuba tengok contoh sahabat Nabi SAW. Siapa? Belajar dengan Nabi SAW tempoh masa pendek je, only 4 years. Iaitu Abu Hurairah radhiyallahu an, 4 tahun saja. Masuk Islam pada tahun yang ke-7 Hijrah, 7, 8, 9, 10.
7 hijrah. Tapi mengungguli seluruh sahabat yang lain dari sisi hafalan Quran, hafalan hadis. Paling banyak, nombor 1 by ranking, 5,000 lebih. Ya. Kenapa? Kesungguhan, kemahuan, keikhlasan. Sehingga Nabi SAW doakan ni kuat hafalan. Sekali dia baca tak ingat, tak lupa dah selama-lamanya. Masya Allah. Ya. Abu Hurairah radhiyallahu anhu dikenal sebagai seorang faqih, mujtahid, alim, ya, dan hafiz. Tu dua biasa. Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kiaskanlah kepada yang lain, banyak dalam bukti sejarah. Bukan makna mesti dia tu guru banyak, 1,000, 1,000. Guru kamu tak sampai sebelah tangan. Ya, bukan itu bukti. Bukan itu. Betapa banyak orang yang tak belajar di Timur Tengah, negara-negara Arab, belajar di tanah air je. Lebih alim daripada orang Timur Tengah tu. Betul kan? Yang belajar berpuluh tahun. Banyak tak? Itu lagi banyak. Tengok tu guru-guru. Banyak mereka. Contoh. Yang terkenal siapa? Buya Hamka rahimahullah. Mana pernah pergi belajar? Ayah dia pergi. Di Mekah. Dia tak. Tapi Universiti Al-Azhar menghormati dia. Keilmuan dia. Ulama'nya dia. Diberi gelaran profesor. Main-main. Pelajaran berguna bagi orang yang menuntut ilmu. Ya. Walaupun tempat itu tentu ada keistimewaan, ada advantage, tapi bukan bermakna ya itu adalah ya bukti kealiman seorang, tak. Semuanya adalah daripada apa? Alim seseorang itu angkat darjat tinggi siapa punya pekerjaan? Allah Ta'ala. Bila kamu inginkan, kamu ikhlas, Allah akan angkat darjat kamu. Manusia dia tak akan mampu untuk mengangkat darjat atau menurunkan darjat. Buatlah apa saja. Sebab Allah dah jamin. Itu semua adalah kerja buatnya Allah Ta'ala. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul kitab. Walladhina amanu. Allah macam mana je? Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilm darajat. Betul ke tu ayat tu? Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina amanu Cuba tengok dalam surah Al-Mujadalah. Dah cakap cepat-cepat dah tersasul. Ya, sabkul lisan. Tapi maksudnya adalah Allah mengangkat darjat orang yang berilmu di kalangan kamu dan orang-orang yang berilmu di kalangan kamu beberapa darajat. Jadi kemuliaan itu semuanya adalah milik mutlak Allah. Allah mengangkat dan menurunkan seseorang. Ya. Allah memberikan kita kefahaman untuk berjalan di atas kebenaran. Cinta kepada tauhid, benci kepada syirik, cinta kepada sunnah, benci pada bid'ah. Itu nikmat yang paling agung. Dan berjalan di atasnya. Surah Al-Mujadilah tengok dari awal 7, 6 gitu. Ada tak? Yarfa'illahu alladhina amanu minkum. Betul ke surah tu? Dia di hujung, dia bukan di awal. Baik, nanti dah jumpa beritahu. Silap baca tadi. Baik, selesai alhamdulillah bahagian B. Sekarang kita masuk bahagian C, macam-macam ibadah. Muka surat 161. Untuk memudahkan penjelasan, para ulama membahagi ibadah menjadi dua bahagian. Anwa'ul ibadah, iaitu ibadah zahir dan ibadah batin. Ibadah ni ada dua sisi. Amalan zahir, amalan batin. Amalan hati dan amalan al-jawarih wal arkan, anggota tubuh badan. Ada cuba? Cari macam mana? Mujadalah sama. Kita tengok daripada awal. Dia di tengah bukan di awal. Tentang majlis tu, sediakan tempat. Betul? Yang pertama ibadah zahir, iaitu ibadah yang nampak dari anggota badan, seperti mengucapkan kalimah syahadah. Ya, boleh didengar, nampak. Bibir ni bergerak mengucapkannya. Berwuduk. Berwuduk ni, ya, anggota tubuh badan lah. Ya ayyuhalladzina amanu idza kumtum ila shalah faghsilu dan seterusnya. Ya. Solat, nampak. Zakat, haji, umrah, sedekah, infak, birrul walidain, ya, berbakti pada kedua orang tua. Amar ma'ruf nahi munkar, dakwah. Membaca Al-Quran, berzikir dan semacamnya. Itu semuanya adalah ibadah zahir yang tampak, boleh dilihat. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Betul?
Baca. Baca perlahan je. Baca. Cross check. Silap. Laju sangat baca. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wallahu bima ta'maluna khabir. Tu. Nampak? Allah berfirman. Ya. Allah will exalt ini bahasa Inggeris exalt in degree those of you who believe and those who have been granted knowledge, and Allah is well acquainted with what you do. Dah, understand? Yang kedua, ibadah batin. Belum lagi. Ada juga yang membahagi ibadah zahir ini kepada 3 bahagian, 3 macam, iaitu pertama, ibadah anggota badan. Jawarih, anggota badan. Seperti apa? Berwuduk, solat, haji, umrah, amal ma'ruf nahi munkar dan semacamnya. Ini fizikal. Kedua, ibadah lisan. Ibadah lisan. Seperti membaca Al-Quran, berzikir, ya, mengucapkan salam dan semacamnya. Ibadah qauli. Ya. Badan tadi fi'li, perbuatan, fizikal. Ketiga, ibadah harta, mal. Ibadah dari sisi mal, harta. Seperti zakat, bersedekah, infak dan semacamnya. Jadi ada 3 jenis. Ya, 3 jenis. Ibadah anggota tubuh badan, ibadah lisan, ibadah harta. Ada lagi satu. Ibadah qalbi, hati. Ya, hati. Itu kepercayaan, tauhid. Sifat-sifat mahmudah, terpuji di hati lah. Ikhlas, jujur, ya, yakin dan seterusnya. Boleh tambah situ. Jadi berapa? Ada berapa? Ada berapa? Ada 4. Ibadah qalbi, iaitu hati, ibadah hati. Tertinggal ni. Ada sini. Yang kedua, ibadah batin. Betul lah, dibagi 2. Okey, ibadah batin iaitu ibadah yang berkaitan dengan amalan hati. Seperti ikhlas, mencintai Allah dan Rasulnya, bertawakal kepada Allah, takut kepadanya, redha, sabar, syukur, takwa, wara' dan semacamnya. Ini dibelajar di mana ni? Bab ni, ibadah batin, iaitu tazkiyatun nafs. Ini istilah syar'i, tazkiyatun nafs ataupun tarbiyah. Ya, tarbiyatun. Tarbiyah. Ataupun dipanggil jihadun nafs. Ini istilah-istilah syar'i. Ya, adapun istilah yang banyak tersebar luas dipanggil apa? Ilmu apa? Ilmu tasawuf. Tapi tasawuf tu bukan perkataan Arab. Tapi tak penting lah. Yang penting adalah konten dia. The essence of it. Tapi kalau nak guna istilah yang terbaik adalah tazkiyatun nafs ataupun tazkiyatun nufus. Ibadah perbuatan. Tu ibadah batin. Ya. Yang terkait tentang bagaimana nak membersihkan jiwa daripada segala kekotoran. Kekotoran yang paling parah, yang paling besar adalah kekotoran kesyirikan, kekufuran. Ya, bid'ah, khurafat dan sebagainya. Ya. Jadi dalam tazkiyatun nafs ni pasti kita akan pelajari 2 perkara yang saling bertentangan. Satu yang perlu dimiliki, 2 yang perlu dijauhi. Iaitu sifat-sifat mahmudah, yang terpuji. Lawan padanya adalah sifat-sifat mazmumah, sifat yang tercela. Dan ini perlukan ilmu dan perlukan apa? Tarbiyah, pendidikan, iaitu practicality. Kena mujahadah yang ni. Ya, mujahadah. Yang inilah yang disebut. Inilah tugas Nabi SAW. Salah satunya adalah melakukan apa? Tazkiyah. Dalam surah apa yang selalu kita sebut? Peranan Nabi SAW ini Allah utus membawa 3 perkara, 3 tugasan. Tak terpisahkan. 3 in 1. Yatlu alaihim ayatihi. Itu yang pertama. Baca ayat-ayatnya. Kemudian yang kedua, wa yuzakkihim. Ni yuzakki, mensucikan, membersihkan. Inilah dia tazkiyah. Kemudian wa yu'allimu, wa yu'allimukum. Ya, mengajar mereka. Apa nak ajar? Daripada mana sumbernya? Wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah. Ajar mereka itu. Teach them. Guide them. Show them. Through what? Through Al-Quran dan As-Sunnah. Ini dia kaedah metodologi pengajaran. Kenapa ambil lain daripada itu? Kenapa ambil yang lain daripada itu?
Ambillah daripada dua ini yang sumber pondasi pokok ni, ambil cara orang kafir, ya, cara orang barat, cara ahli kalam yang kelam, Aristotle, ahli falsafah tu. Kenapa nak bertahan mati-matian? Sebab tu kita kata kalau dah terjatuh dalam tu, senang dah nak keluar. Dah terjatuh dalam perkara kebid'ahan, syubhat, senang nak keluar? Sangat sulit. It's very difficult. Ya, cukup sulit. Kecuali orang-orang yang dapat apa? Dapat hidayah daripada Allah. Tengok Abu Musa Abul Hasan Al-Asy'ari rahimahullah. Lama tak dia berada dalam kebid'ahan akidah? 40 tahun. Sebab dia pembesaran dia, upbringing dia dalam situasi itu. Tapi Allah bagi dia hidayah. Manusia apa? Dia berfikir ketika dia berdebat dengan siapa? Mungkin dia bertanya kepada bapa tiri dia lah, Ali Al-Jubai, tokoh pemuka Mu'tazilah, hebat tu, ulama, bukan main-main. Kahwin dengan mak dia. Mak dia kahwin dengan tokoh Mu'tazilah. Jadi dia pun jadi Mu'tazilah juga. Ni bapa bukan sembarang bapa tiri yang baik ni. Mengajar anak tiri tu. Jadi calon nanti ulama, jadi ulama sungguh. Tapi ulama Mu'tazilah awalnya, kemudian bertaubat. Kemudian mula meninggalkan satu persatu pemahaman Mu'tazilahnya. Dari peringkat pertama Mu'tazilah yang sesat, ya, fasa kedua kepada aliran Kulabiyah. Masih ada lagi sisa-sisa Mu'tazilah. Kemudian akhirnya, ya, kembali kepada mazhab salaf. Walaupun tak sepenuhnya, tapi sudah menghampiri. Nampak tak? Sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah dalam kitabnya Al-Bidayah wan Nihayah. Begitu juga para ulama tarikh yang lain yang cuba dinafikan oleh pengikut-pengikutnya di zaman ini. Tak, ya, kitab Al-Ibanah tu bukan dia yang tulis, ya. Yang dipalsukan oleh Wahabi. Ini orang kehabisan hujah. Padahal tak terhitung banyak kitab-kitab tu, makhtutat, yang boleh dibuat comparison. Betul tak statement kamu tu? Memang kitab dia, ya. Bagaimana nak cross reference, betul tak ada, nak clarify dia, cross check dengan kitab dia yang lain. Maqalat Al-Islamiyyin, sebiji macam dalam kitab Al-Ibanah. Yang itu semua akur. Dalam kitabnya Risalah Ihla Ahli Saghar pun ada bab itu. Wahai orang yang degil, ahli kalam, ya. Apa lagi syubhat yang kamu nak bawa? Mengaku mazhab Asy'ariyah, tapi kitab tu belajar atau tidak? Mengajar atau tidak? Ajaib tak? Dia tuduh, ya, orang-orang Wahabi tu umpamanya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Tapi kitab-kitab Syekh Muhammad Abdul Wahhab rahimahullah tu dia ajar. Betul kan? Kitab-kitab akidah dia semua dia ajar. Nak tahu dia sesat tidak, baca kitab tu. Ada, tak dinafikan semua kitab dia. Kita nak tahu seorang tu sesat atau tidak, jangan dengar daripada mulut musuh dia. Jangan dengar daripada mulut pengkagum dia, murid-murid dia. Go to the primer reference. Tengok kitab dia dulu. Kemudian baru tengok murid-murid. Seperti kita nak tahu Imam Nawawi rahimahullah, alim sungguh ke? Benar atau tidak? Nampak macam mana? Nak dengar daripada mulut musuh dia ke? Atau nak dengar daripada pengkagum dia? Tak. Tengok Imam Nawawi dulu. Dia ada kitab, dia tinggalkan kepada kita. Baca satu-satu. Di situ dapat tak? Betul atau tidak? Oh benar, Imam Nawawi rahimahullah seorang imam, seorang alim, ya, seorang yang faqih, seorang muhaddis. Kemudian nak kukuhkan lagi itu, tengok kepada murid dia yang paling dekat. Murid paling dekat, bukan yang jauh. Siapa murid paling dekat? Al-Attar itu, tulis buku biografi. Tu sumber primer. Ni tak sembrono tuduh orang sesat dan sebagainya. Mana sumber dia? Tu penentang dia, pembenci dia. Ambil buku Syekh Zaini Dahlan rahimahullah, ya, ambil buku tokoh-tokoh Ahbash, ya, ambil buku tokoh-tokoh yang menentang. Bila kita baca buku-buku itu, oh memang dah sesat dah, kafir dah, ya, Syekh Muhammad Abdul Wahhab ni dan kelompok yang digelar Wahabi tu wajib diperangi. Nampak tu? Tapi bila kita baca sendiri buku dia, tak sama langsung dengan apa yang mereka tuduh tu. Tu orang nak cari kebenaran begitu. Ni prinsip yang hendaknya dipakai terhadap musuh dan kawan. Kena pakai sama. Allah suruh adil kan? Ya ayyuhallazina amanu. Bukan. Ada surah tu. Ataupun ayat lain, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Cuba tengok surah Al-Maidah ayat berapa? Ya ada ya ayyuhallazina amanu qawwamina lillahi bisyuhada bil qist wa la yajrimannakum. Cuba tengok ayat tu. Surah Al-Maidah awal lagi. Ayat ke-5, ke-6, ke-7, ke-8 ke depan gitu. Kalau tak silap Surah Al-Maidah. Ya ayyuhallazina amanu. Cari keyword dia, ya ayyuhallazina amanu.
Tengok mula-mula lah dia awal. Tu. Apa tu? Lagi depan? Tu bukan, tu tentang perjanjian. Lagi depan. Bukan lagi, tu ayat berwudu. Tu dia. Bawa di sini. Ni Allah perintahkan. Ya, perintah. Terhadap lawan, terhadap kawan tak ada masalah lah. Terhadap musuh ni selalu kita tak adil. Ya, tuduh sembrono, terima saja at face value without check and recheck, verify and validate. Tengok Allah sebut dalam surah Al-Ma'idah. Ni kaedah yang wajib dipegang oleh orang yang beriman. Dalam surah Al-Ma'idah. Ayat berapa ni je? Ayat 8. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qist wa la yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Translation bahasa Inggeris. Wahai orang beriman, stand out firmly for Allah as just witness and let not the enmity and hatred of others make you avoid justice. Jangan sebab kamu kebenci kamu terhadap satu kaum, ya, kamu benci. Jangan biarkan kebencian kamu terhadap satu kaum. Allah perintah kita jadi saksi yang adil. Jangan benarkan, ya, kebencian, permusuhan, tak suka, ya, terhadap seseorang, terhadap satu kumpulan, grup dan sebagainya, yang menyebabkan kamu tidak berlaku adil. Tu, ya, menyebabkan Allah ta'dilu. Lalu Allah perintahkan i'dilu, ya, berlaku adil lah, be just, ya, tegakkan justice. Tu, huwa aqrabu littaqwa, kerana keadilan itu lebih dekat kepada ketakwaan. Allah ingat lagi, wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah. Kenapa? Innallaha khabirum bima ta'malun. Ya, verily Allah is well acquainted with what you do. Allah Maha mengetahui. Ya, Allah tahu apa yang kamu buat. Baik. Kat mana dah kita? Ibadah batin selesai. Itu faedah tambahan. Kaedah-kaedah penting. Pukul berapa sekarang? 12.44. Okey, kita berhenti di sini. Ya, kita berhenti pada bahagian C, iaitu pelbagai jenis ibadah, kategorinya dua, ibadah zahir dan ibadah batin. Ya, insya-Allah esok kita akan lanjutkan pada bahagian D, iaitu pengertian tauhid ibadah. Hari Jumaat kita start awal 10.30 sebab nak solat Jumaat. Pengertian ibadah intaha, selesai. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.